Baik saudara, antara fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, Sarawak jalin kerjasama dengan Amerika Syarikat melalui projek Pelan Induk Biodiversity Sarawak. Langsung bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya Nurul, baik sebelum itu kita ke fokus utama. Gabungan Parti Sarawak GPS bertanggungjawab memastikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dikembalikan. Ke arah itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng menyeru pihak Kerajaan Persekutuan supaya perundingan seterusnya dipermudah untuk kebaikan negara secara keseluruhannya. The only thing left to do is for the federal government to fully honor the agreement of the founding fathers of this nation in the spirit of Keluarga Malaysia and not drag its feet. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga pengerusi GPS berucap demikian pada Majlis Perayaan Hari Sarawak yang disambut malam tadi di Sibu. Baik, sementara itu pada majlis sama, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam ucapan aluan memberitahu tahap dan tempo pembangunan Sarawak terus rancak selari dengan tema sambutan perayaan Hari Sarawak tahun ini iaitu Sarawak Makmur. Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia merangkumi bandar, luar bandar, kawasan pedalaman, pesisiran, tanah datar dan tanah tinggi. Ujarnya momentum ini jelas berkesinambungan daripada usaha yang dimulakan pemimpin yang terdahulu dan sehingga kini. Sokongan dan kerjasama semua pemegang taruh adalah sangat penting bagi menjamin kestabilan politik, keharmonian sosio-budaya dan kelestarian aspirasi demi kelangsungan rakyat Sarawak yang berdigniti dan bermaruah. Justeru sokongan semua pihak amat penting, terutamanya rakyat yang mengharapkan pembangunan dan kemakmuran yang menyeluruh, bersepadu dan mapan. Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar bekerjasama dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di bawah program pembangunan PBB UNDP di New York, Amerika Syarikat melalui projek Pelan Induk Biodiversity Sarawak. Timbalan Premier Datuk Ahmad Awan Tengah Ali Hassan menerusi kenyataan media memaklumkan ketika ini projek itu masih di peringkat pelaksanaan manakala Polisi Pembangunan Bandar Negeri pada peringkat penilaian kertas cadangan. Menurut Datuk Amar Awang Tengah, kerjasama ini juga akan membantu mengemaskini polisi dasar pembaharuan bandar sedia ada iaitu Garis Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Bandar Negeri Sarawak agar selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dan agenda bandar baharu habitat di peringkat antarabangsa. Ia bersempena lawatan delegasi Kerajaan Sarawak ke New York, Amerika Syarikat baru-baru ini. Sementara itu, pada lawatan yang diketuai Datuk Amar Awang Tengah itu juga menghadiri taklimat dan perbincangan teknikal bersama Pengarah Perancangan Iklim dan Kemampanan Jabatan Perancangan Bandar New York City Michael Marella berhubung perkongsian ilmu, pengalaman serta garis panduan dan polisi dalam mengurus tadbir bandar. Selain itu juga, beliau turut berkongsi beberapa inisiatif Kerajaan Sarawak dalam pengiktirafan di peringkat antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, antaranya seperti Taman Negara Mulu dan Taman Negara Niah yang akan disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan Sarawak Delta Geopark yang telah mendapat pengiktirafan UNESCO Global Geopark dan merupakan yang ke-6 di Malaysia baru-baru ini. Usaha meletakkan Tebeduk sebagai salah satu lokasi sukan rekreasi menarik sedang dipergiat. Ahli Dewan Undangan Negeri Tebeduk, Dr. Simon Sinang Bada berkata, dengan mengadakan sukan air seperti berakit, ia berupaya menarik kemasukan pengunjung ke kawasan berkenaan. Ini maka kita dapat mempromosi Sarawak di mata dunia kerana kita memang tidak dapat lari daripada live streaming. Ditemui pemberita selepas majlis pelepasan serian Challenge Rafting 2022 di Kampung Tema Mawang Tebeduk, dedahnya lagi setakat ini jumlah penyertaan merekodkan paling ramai penyertaan sejak penganjuran awal iaitu 140 pasukan melibatkan lebih 500 peserta.
Pada siri sebelum ini pada tahun 2019, cabaran itu hanya merekodkan sekitar 80 pasukan dari seluruh negeri. Dr. Simon dalam pada itu turut memberi komitmen akan menaik taraf tebingan sungai kampung tersebut. Jadi kita akan bincang dengan pihak Majlis Daerah Serian untuk menambah baik lagi ataupun menambah fasilitis-fasilitis yang ada di tapak ini. Naik taraf itu katanya bagi kegunaan penganjuran acara sukan seperti itu tahun depan. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merancang untuk membina skate plaza di bandar-bandar utama di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembinaan skate plaza seperti yang terdapat Sibu ketika ini adalah perlu untuk membantu membangunkan atlet sukan ekstrim di Sarawak dalam jangka masa panjang. Pembinaan fasiliti seperti itu juga mampu mengelak peminat sukan itu daripada terlibat dalam perkara yang tidak diingini. Namun katanya keutamaan pembinaan skate plaza itu akan melihat kepada bilangan penggiat sukan ekstrim yang ada di bandar-bandar tersebut. We plan to have one within the premise of our Sarawak Sports Complex. We do have plan for that. Apart from that, another area that we are looking at is Bintulu. I know Bintulu has got quite a strong following of followers of this sports actually. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas merasmikan program Extreme Games Challenge di Sibu Active Youth Space. Pada program itu, 4 kategori dipertandingkan iaitu BMX Stunt, BMX Flatland, Rollerblade dan Skateboarding. Lebih 100 peserta menyertai pertandingan pertama yang diadakan di Skate Plaza tersebut sejak dirasmikan tahun lepas. Sukan memanah adalah antara sukan yang mempunyai peluang cerah untuk peserta mengikuti kejohanan sehingga ke peringkat antarabangsa. Justru lebih banyak sekolah digalakkan untuk menubuhkan pasukan memanah masing-masing bagi memberi peluang kepada pelajar mencapai tahap penyertaan ke peringkat tersebut. Menyatakan demikian dalam teks ucapan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing yang dibacakan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebau, Fred Entau, semasa Majlis Penangguhan Kejohanan Memanah Majlis Sukan Sekolah MSS Sarawak di Stadium Bintulu. Saya berharap lebih banyak sekolah akan menceburi dan menyertai kejohanan ini kerana sukan memanah mempunyai banyak peluang untuk bertanding di peringkat negeri dan kebangsaan serta antarabangsa. Sementara itu, bagi pihak penganjur kejohanan, Timbalan PDD Tatau Sebau, Pembangunan Bakat Murid, Zulfadli Ahmad, dalam ucapannya menjelaskan, sukan memanah turut menjadi platform mengukuhkan perpaduan dalam kalangan peserta yang terlibat. Selain dapat menjamin kecergasan, kecerdasan minda dan kesihatan, aktiviti sukan yang melibatkan murid daripada pelbagai kaum dan agama dapat memupuk semangat kesukanan dan perpaduan sekaligus mengeratkan tali silaturahim dan muhibah. Sebanyak 11 pasukan daripada 11 bahagian telah mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut yang melibatkan kategori lelaki dan perempuan 12 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah dan 18 tahun ke bawah. Pasukan Miri sekali lagi muncul juara keseluruhan selepas tahun 2020 di SMK Kemena Bintulu. Manakala pasukan Sibu di kedudukan kedua dan Kuching berada di kedudukan ketiga keseluruhan. Kejohanan yang bermula Ahad lalu menyaksikan penglibatan seramai 188 atlet memanah serta 71 pegawai dari seluruh Sarawak kecuali bahagian Sri Aman. Kayuhan Sarawak gemilang anjuran bersama Persatuan Berbasikal Sarawak, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Temedak serta Surau Darul Qarar Jalan Patingan Kuching memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak 2022. Menurut Ketua Program Kayuhan itu, Dr. Sazli Johari, acara berbasikal itu yang melibatkan 10 orang penunggang basikal turut menyaksikan pemegang Malaysia Book of Records Muhammad Mos. Ujarnya, acara berbasikal sejauh 1,070 km itu bermula semalam dari Lebuh Raya Pen Borneo di Teluk Melano dan dijangka berakhir pada 29 hari bulan ini di Kuala Baram, Miri.
Tambah Dr. Sazali lagi, acara itu bukannya sekadar aktiviti riadah, malah satu pendekatan untuk mendekati rakyat bagi mempromosi aktiviti berbasikal yang selamat. Jelasnya, peserta kayuhan akan berhenti di 7 pit stop dan di setiap lokasi hentian akan diiringi oleh persatuan, kelab dan peminat aktiviti berbasikal. Dr. Sazali berkata demikian kepada pemberita sebelum pelepasan peserta kayuhan itu di Surau Darul Qarar di Jalan Patingan Kuching. Sementara itu, Muhammad Mos yang merupakan rakyat Malaysia terpantas berjaya menamatkan cabaran berkayuh sejauh 510.64 km dari utara ke selatan Taiwan dengan catatan masa 18 jam 13 minit. Teruja sokongan rakyat Sarawak dalam menganjurkan jelajah itu. Sokongan itu juga akan menjadi pemangkin semangat untuk dirinya yang akan mengadakan beberapa lagi siri jelajah berbasikal, antaranya jelajah seluruh Borneo. Sementara di Mukah turut diadakan program kayuhan patriotik melibatkan 90 pengayuh basikal bersempena sambutan Hari Sarawak. Program sejauh 43 km ini anjuran bersama Majlis Keselamatan Negara Sarawak, Pejabat Residen, Pejabat Daerah Mukah dan 964 Cycling Team Mukah. Pelepasan kayuhan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valley 9. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih.